A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wa mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmat serta kasih sayangnya pada pagi ini dapat lagi kita dapat bersama-sama menyambung diskusi perkongsian kita dan juga sedikit sebanyak untuk kita memperingati satu hari di mana penghulu segala hari yang akan mengingatkan kita kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari untuk kita disuruh, digesa, dan juga ada yang melihatnya sebagai satu amalan untuk kita membaca Ashabul Kahfi sebagai peringatan kepada kita untuk kita keluar daripada fitnah Dajjal, untuk kita selamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada fitnah yang sedang berlegar-legar dalam manusia pada hari ini. Dan insya-Allah saya mengambil satu peluang untuk kita sama-sama kembalikan satu kemahuan dan juga keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, merapatkan diri kita kepada perintah-perintah kalam Allah yang mana termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam kitab sebagai satu formula untuk kita keluar daripada kejahilan, keluar daripada kecelaruan yang sedang berlaku dalam isu umat pada hari ini. Dan insya-Allah jawapannya semuanya sudah pun ada di dalam Al-Quran. Tugas, tanggungjawab dan peranan kita sebenarnya adalah untuk kita sama-sama melihat kembali dan bukan sekadar kita menjadi orang yang membaca Al-Quran semata-mata untuk kita, orang kata, mencari pahala. Tapi bagaimana untuk kita mendapatkan Al-Quran itu sebagai satu ruang kita mendapatkan kefahaman dan juga mencari satu bentuk, orang kata, jawapan yang jelas, jawapan yang pasti. Saya nak mengeluarkan mic ni sangkut. Mendapatkan jawapan yang pasti dan juga bagaimana untuk kita meyakini bahawa setiap apa yang Allah firmankan itu, setiap apa yang Allah sebutkan dalam Quran pasti telah pun ada do's and don'ts, boundaries and limitation, satu reminder, satu peringatan yang jelas, pelajaran yang pasti Allah sudah pun tetapkan untuk kita korek apa sahaja kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai formula kehidupan kita. Masalah kita pada hari adalah kerana kecelaruan yang berlaku dalam kita memegang ataupun kita mengambil setiap apa yang ada di depan mata kita pada hari ini, baik dari sudut ilmunya, baik dari sudut kefahaman, pemikiran, doktrin, ideologi yang ada di depan mata kita ni terlalu banyak. Pelbagai warna, berbagai rupa, dan semua itu menuntut kepada furqan kita sebagai seorang yang mengaku beriman untuk kita memastikan bagaimana kita hari ini bersyahadah dengan jelas, menyaksikan bahawa Islam itu adalah satu agama yang layak untuk kita berada di dalamnya. Bukan sekadar kita anuti, kita mengakui keislaman kita, tetapi kita tidak meyakini agama kita. Ini boleh faham tak ni? Maksud dia, kita mengaku Islam, kan? Kita mengaku nama kita Islam, kita mengaku kita dilahirkan sebagai seorang Islam, tapi malangnya kita tidak meyakini agama kita. Tidak meyakini agama kita ni bermakna kita tidak yakin kepada sistem agama kita tu. Tidak yakin dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Dia mudah tau. Dia orang yang yakin dan pasti dengan apa yang dia anuti,
dia akan ikut segala apa saja yang menjadi pegangan untuk dia laksanakan sebagai tuntutan pelaksanaan sebagai seorang yang mengakui sudah Islam, mengakui sudah beriman. Dia akan buat apa saja cara to please untuk dia memenuhi keperluan agama dia. Maksudnya kalau sebagai seorang Islam, kita ada 5 rukun utama. Yang pertama kita ada syahadah, kemudian kita ada solat, puasa, zakat dan haji. 5 elemen ini saja. Kalau kita tanya diri kita, adakah kita benar-benar faham kelima-lima rukun ini sebagai satu base terang, satu benda yang sangat-sangat jelas, pohon akidah kita sebagai seorang Islam. Apa lagi tuntutan untuk kita faham rukun iman yang menjadi landasan kepada pelaksanaan istiqamahnya kita sebagai seorang Islam. Ni dah kata kita ni mengaku Islam. Yang Islam ini kita nampak dari sudut kerja buatnya. Kan? Kerja buatnya, apa kerjanya? Dia kena ada syahadah, dia kena ada solat, dia kena ada puasa, kena ada zakat, kena ada haji. Apa itu haji? Haji itu tuntutan hujah. Bagaimana kita nak mencari satu hujah yang akbar, hujah yang besar. Haji akbar, satu bentuk kepastian hujah yang meyakinkan kita segala perbuatan kita daripada syahadah tadi sampailah kepada segala apa yang kita zakatkan. Macam mana kita nak keluarkan zakat? Apa itu yang dimaksudkan dengan satu zakat? Satu penyucian diri, penyucian harta, penyucian jiwa yang akhirnya akan menyebabkan kita mendapat satu nikmat hujah bahawa inilah tujuan, inilah fungsi, inilah kita punya matlamat hidup di atas muka bumi ini sebagai seorang hamba Allah. Kelima-lima elemen rukun itu melambangkan keislaman kita. Dia menunjukkan penyerahan diri kita. Sebab Islam itu adalah satu kata nama yang diberikan kepada agama kehidupan kita ni. Agama yang memberikan kita kesejahteraan. So kalau kata kita ni mengaku Islam, wajarnya kita sudah dalam keadaan sejahtera. Kita duduk dalam satu tempat yang penuh dengan kesejahteraan, ketenangan, keamanan. Itu salam. Dan kita menjadi orang yang menyerah diri untuk duduk dekat dalam satu sistem yang memberi kesejahteraan kepada kita. Bukan kita rasa kita ni, dah kamera jatuh pula. Bukan kita rasa kita ni sebagai orang yang jadi sebagai orang yang merasai satu nikmat yang bentuknya penuh dengan kepura-puraan. Yang ni dilema kita hari ni. Kepura-puraan itu adalah satu bentuk ketidakpastian. Kalau kata dalam Quran, pura-pura ini digelar sebagai orang yang fasik. Pura-pura ni dia masih lagi duduk dalam kategori orang yang tidak jelas. Dia tidak faham. Dan kemudian dia boleh jatuh sebagai orang yang munafik. Once dia tidak faham, dia tidak jelas, dia mula berpura-pura lalu menjadi orang yang mengkhianati agama dia sendiri. Yang ni part kita nak kena sama-sama cari jalan. So adakah kita sudah sejahtera pada hari ni? Ni tanya soalan tu pada diri kita. Tanya anak kita. Tengok wajah anak kita, pandang wajah isteri kita, suami kita. Adakah keluarga kita hari ni benar-benar keluarga yang duduk dalam sistem yang sejahtera? Sistem yang kita sendiri merasai ketenangan dia. Agama yang kita anuti adalah agama yang kita benar-benar faham, kita benar-benar jelas, ataupun kita masih lagi tak tuang, tahu orang panggil masih lagi tak tentu arah kehidupan kita. Kita tak tahu apa yang kita cari dalam hidup kita. Kita mengaku Islam tapi kita tidak mencari kebenaran itu. Boleh faham? Kita mengaku Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Tapi kita tidak mencari kebenaran agama itu. Kita hidup sebagaimana orang ramai hidup. Kita keluar daripada perut mak kita, kita jadi sebahagian daripada masyarakat. We have been raised. Kita telah pun direkrut menjadi seorang yang menganuti Islam, tetapi kita tidak faham makna Islam itu sendiri. Apalagi kalau kita nak perincikan ke dalam maksud iman. Macam mana kita nak melihat adakah kita ini orang yang benar-benar faham mesej Allah dalam rukun
iman daripada beriman kepada Allah sampailah kita meyakini proses kiamat nanti selepas kita mendapat satu bentuk kitab yang akan memberikan kepada kita qada dan qadar perjalanan hidup kita, yang di dalam itu ada satu siri perjalanan kisah-kisah Rasul yang mereka ini dipimpin oleh malaikat yang datang membawa wahyu daripada Allah. So adakah kita ini golongan-golongan yang sampai level betul-betul meyakini, mempercayai dan memegang kepercayaan itu sebagai satu akidah untuk kita duduk dekat atas muka bumi ni? Ataupun kita masih lagi mambeling, duduk dekat dunia ni, kita masih tak tahu, tak faham, mencari-cari tujuan hidup, tak tahu makna kehidupan kita? Ini soalan-soalan yang kita kena tanya. Kecelaruan ini yang kita nak kena jawab. Kerana pohon yang betul-betul akan tumbuh dengan kuat, akan tumbuh dengan lebat dan hebat, pastinya didasari dengan benih yang baik. Pasti dia disemai dan dibaja dan kemudian dibesarkan menjadi satu pohon yang kuat, pohon yang teguh. So kita nak kena buka balik sejarah hidup kita, kita nak kena buka balik sejarah dunia kita, dan kita kena melihat balik timeline kehidupan bagaimana Islam ini sampai kepada diri kita. Kalau tanpa kefahaman sejarah, tanpa pengetahuan, ilmu dan knowledge, bagaimana kita mampu untuk memiliki, mampu mewarisi Al-Quran ini, dan kita akan menghadapi satu masalah di mana kita tidak ada satu hubungan dengan kitab Allah itu. Kita ada Al-Quran dalam rumah, tapi malangnya kita cuma menjadikannya sebagai satu alat untuk kita mengumpul pahala. Boleh faham macam mana kita mengumpul pahala dengan Quran? Kita hanya baca sahaja, tapi kita tidak memahaminya. Kita membaca dan kita memperkasakan bacaannya. Memperkasakan bacaannya. Di sini yang kita nak kena perkemaskan. Memperkasakan bacaannya, mempercantikkan bacaannya, memperindah bacaannya, itu satu amalan. Tapi ada satu amalan yang lebih besar lagi, tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap daripada kita. Tak kiralah engkau ni ustaz, engkau ni ustazah, engkau ni agamawan, walaupun engkau ni seorang awam, dia tidak ada level yang memisah-misahkan kita, melainkan kita semua ini adalah dituntut untuk menjadi hamba-Nya yang paling bertakwa. Hamba-Nya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling committed dalam urusan agama. Tak ada pun ranking-ranking yang menetapkan siapa yang layak untuk melaksanakan firman Allah, perintah Allah, ketetapan Allah. Tak ada siapa pun yang diberikan hak eksklusif, melainkan semua manusia yang namanya sudah iman, sudah beriman, sudah memiliki Islam di tangannya dan sudah memiliki Islam di hati dia, maka kewajipan dia adalah untuk melaksanakan tuntutan kitab Allah tadi. So kena cek balik diri kita, adakah kita dengan Quran sudah ada satu special bonding, ataupun kita dengan Quran masih kekal sebagai orang yang hanya membaca tetapi tidak faham. So kita nak kena cek balik diri kita kat sini. Dan di situ kita nak kena semak juga bagaimana hubungan kita dengan surah Al-Kahfi pada hari ini. Hari ini sains Ashabul Kahfi, macam mana kita dituntut untuk menjadi orang yang membaca surah Kahfi untuk menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Adakah kita hanya membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir tu? Adakah itu saja amalan yang kita buat untuk menyelamatkan diri kita daripada Dajjal? Kalau itu saja yang kita lakukan, lepas itu seminggu pula baru kita nak jumpa surah Kahfi balik. 7 hari itu sebenarnya penuh dengan keraguan, penuh dengan kecelaruan. Kerana kita hanya menjadikan Al-Quran itu ibarat satu pendinding yang tidak ada gunanya. Nak menyelamatkan diri kita bukan ayat yang hanya kita baca, tetapi adalah pelaksanaan yang kita fahami. Apa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan yang kita fahami ini adalah bila kita buat benda tu, kita tahu apa kita buat. Kenapa kita buat? Untuk apa kita buat? Dan bagaimana kita nak kena buat? Semua itu adalah satu proses untuk kita kun fayakunkan perintah Allah. Kita baca malam Jumaat, kita baca surah Yasin. Apa yang kita baca, di hujungnya kita akan bacakan kun fayakun. Satu perintah yang Allah katakan kun, maka prosesnya kena fayakunkan.
Bukan sekadar Allah yang nak fayakunkan. Sebenarnya kun itu adalah satu perintah untuk jadikan. Siapa yang nak menjadikannya? Pastinya adalah manusia yang dah mendapat wahyu. Maka tugas dan tanggungjawab amanah yang kita pegang sekarang ni adalah untuk fayakunkan. Allah kata Islam itu kena ditegakkan. Tak ada Allah nak tegakkan, melainkan yang menegakkan Islam itu sendiri adalah kita. Ni yang mengaku Islam. Tugas kita yang nak menegakkan. Kalau hari ni kita nampak Islam semakin musnah, Islam semakin dipijak-pijak, Islam semakin berpecah belah, Allah tidak akan mengubah nasib kita. Allah tidak akan menyelamatkan kita, melainkan yang nak selamatkan sendiri ni adalah kita yang nak kena tegakkan balik agama tu, dirikan balik agama tu, bangkitkan balik jiwa-jiwa umat Islam yang telah lena, yang tidur, yang sedang khusyuk, ruyuk daripada memahami tujuan hidup sebenar. Ni tanggungjawabnya adalah kita sendiri. So kalau kita sendiri tak jelas, kita sendiri masih lagi tak faham, kita sendiri masih berangan-angan, kita sendiri masih bersangka-sangka, so jangan harap Islam tu nak bangkit. Pohon yang dah pun Rasulullah tanam dulu, benih yang Nabi dah semai, Nabi dah tanam 23 tahun. Hari ini kita lihat pohon itu semakin mereput. Pohon itu semakin rosak. Pohonnya, pokoknya semakin dimakan anak-anak. Semakin teruk, semakin musnah akibat daripada perbuatan dan juga kejahilan umat-umat di sendiri. Islam tidak dapat bangkit kalau kita hanya membacakan Al-Quran sebagai satu bentuk dongengan. Kita baca Al-Quran hanya untuk kita melagu-lagukannya. Tak mampu untuk kita membangunkan akidah umat kalau kita hanya jadikan Quran itu sebagai satu yang ritually kita baca tanpa kefahaman. Ada 6,236 ayat, di dalamnya penuh dengan satu maklumat. Tidak lain dan tidak bukan, maklumat itu perlu kita fahami, kita digest, kita kena kunyah, kita kena faham dan kita kena strategizekan. Untuk apa? Untuk kita jadikannya sebagai satu cara hidup. Cara hidup ni lah yang kebanyakan kita tak jelas. Saya nak bawa satu contoh. Kita hari ni duduk dekat dalam sistem siapa? Saya suka kalau kata sahabat-sahabat banyak menjadikan kita ini perbandingan. Kita melihat satu sistem tauhid dan kemudian kita ada satu sistem lagi yang dipanggil sistem yang Allah dah berikan kepada kita. Pakaian yang Allah dah pakaikan khusus kepada umat Islam. So kita duduk dalam sistem tauhid. Tauhid dah pakaikan kepada kita sistem daripada kita keluar perut mak kita, sebelum itu nenek moyang kita, mereka sudah hidup dalam sistem yang dah pun dimanipulasi oleh tauhid. Siapakah tauhid? Inilah dikatakan sebagai golongan-golongan yang melampaui batas. Daripada kapitalismanya, sekularismenya, hedonismanya, segala izm-izm, tauhid ini sudah pun beranak pinak di dalam kehidupan manusia. Way before kita lahir lagi, benda ni dah wujud. Kalau kata Rothschild sudah pun membenihkan sistem perbankan yang ada riba di dalamnya, yang menggunakan segala modal dunia hari ni. Kalau kata sistem, kita baca sejarah, kita baca sejarah perbankan, macam mana sistem perbankan itu wujud, macam mana bank negara, bank dunia itu wujud, dan macam mana negara-negara seluruh dunia ini dikuasai perbendaharaannya dengan menggunakan nilai dan juga matawang yang dicipta oleh Dajjal. Siapa Dajjal tu? Kalau Dajjal dari sudut keuangan ini adalah Rothschild itu sendiri. Cuba kita cek balik pada hari ni. Hari ni kalau kata kita nak selamatkan diri kita daripada Dajjal. Okey, kita nak selamatkan diri kita daripada Dajjal. So antara tugas dan tanggungjawab kita pada hari ini adalah kita nak kena melawan Dajjal tu nanti. So kita pun pakatlah baca surah Al-Kahfi untuk menyelamatkan diri kita daripada Dajjal. Tak akan selamat kalau kita hanya baca saja tanpa kita melawan dia. Kan? Macam mana kita nak lawan dia? Kita mesti nak lawan sistem dia. Kita nak lawan figura Dajjal itu yang merosakkan akidah keluarga kita, umat kita. So kita ni diperintahkan untuk macam mana kita nak melawan Dajjal tu. Hari ini kalau kita Rothschild itulah Dajjalnya yang menyebabkan kita terpalit dengan sistem riba. Kalau nak lawan sistem riba, agak mustahil untuk kita lawan. Sebab apa? Sistem itu sudah pun beranak pinak dalam kehidupan kita. Jangan kata nak lawan, nak lari daripada sistem itu sendiri, nak lari daripada Rothschild itu sendiri pun kita dah susah. Nak lari, bukan suruh lawan lagi, nak lari. Sebab kita dah tak boleh lari.
Jadi bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita? So Islam memberikan satu formula. Itu dinamakan surah Al-Kahfi, yang di dalamnya ada cerita tentang pemuda-pemuda. Kalau engkau tak boleh lawan, kan, bukan sekadar lari, tetapi Allah ajarkan kita untuk sembunyi. Sembunyi ini bukan untuk kita mengaku kalah, tetapi sembunyi itu untuk kita mengumpul kekuatan kita, sehinggalah untuk sampai satu masa nanti kebangkitan itu akan kembali semula. Tapi dia kena ada satu perancangan, kena ada satu strategi. Dia tak boleh kita lari, tapi kita terus duduk dekat dalam hutan, kita meninggalkan segala usaha untuk kita membangunkan balik masyarakat. Tapi pelaksanaan itu berdikit-dikit. Macam mana Rasulullah SAW berbuat. Nabi, dia menyelamatkan dirinya bermula dengan diri dan keluarga. Kemudian menyelamatkan rakan-rakan, kawan-kawan. Lalu terbentuklah satu kluster. Kluster yang mana yang nak mengembalikan semula agama Islam yang hak. Kerana ketika itu di Mekah sudah ada Islamnya. Macam mana kita kata tak ada Islam? Kalau haji sudah ada, pasti Islam dah ada. Kalau orang dah datang buat umrah, sudah ada Kaabah, sudah ada Baitullah, pasti sudah ada Islamnya. Malangnya Islam ketika itu sudah hilang. Pohonnya sudah mati, yang tinggal hanya tunggul sahaja. Ada Kaabahnya, ada Baitullahnya, tetapi orang tidak memahami fungsinya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil yang datang sebelumnya, pun daripada agama Islam. Datangnya Suhuf Ibrahim, pun daripada Islam. Semuanya sudah ada sistem Islam. Malangnya digantikan dengan kejahilan manusia, lalu menyebabkan sistem Islam yang cantik, yang indah, yang Allah dah bagi kepada Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, hilang di muka bumi ini. Semua waktu itu jahil, padahal sudah Islam. Baik daripada Abu Jahalnya pun dah Islam, baik daripada Abu Lahabnya dah Islam, Abu Sufyannya dah Islam. Semua itu adalah golongan-golongan yang sebenarnya agama yang mereka warisi sebenarnya adalah Islam. Malangnya bila kejahilan umat menggantikan sistem itu tadi, kebodohan manusia yang kembali kepada tak tahu, hidayah yang Allah dah bagi sebelum ni kepada Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu hilang. Dia tak hilang terus macam tu, tapi dia ada, cuma tersembunyi, sehinggalah Rasulullah SAW mendapatkannya semula daripada Jibril, dapatkannya semula di dalam Gua Hira, lalu mengembalikan semula. Kedatangan Islam itu bukanlah dia menjadi satu agama baru, tetapi agama yang asalnya datang daripada Ibrahim itu sendiri, keluar daripada keluarga Ibrahim itu yang membentuk satu sistem yang sudah ada di kota Mekah. Malangnya sistem itu hilang, digantikan dengan sistem Dajjal pada zaman-zaman Nabi SAW. So kita pun sama, kita mengalami nasib yang sama. Islam yang Rasulullah SAW telah tinggalkan kepada kita, kitab yang Nabi tinggalkan kepada kita 1400 tahun lebih kemudian, dia mengalami satu situasi dan fenomena kejahilan, kejumudan apabila Islam kembali menjadi jumud. Islam kembali pula dilapisi dengan segala macam selimut. Kita ni diselimutkan dengan berangan-angan, dengan sangka-sangka, dengan penyakit wahan. Kita diselimuti dengan kebodohan umat pada hari ini yang menyebabkan kita jadi celagu. Kita jadi jauh daripada Al-Quran, kita jauh daripada kefahaman, kita jauh daripada kepastian. Sebab tu kita duduk dalam ragu-ragu. So Allah turunkan kepada kita kitab, Zalikal kitab la raiba fih. Itu satu statement, satu penegasan kepada kita bahawa kalau engkau dapat kitab ini, la raiba fih, engkau tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai satu petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin, yang committed. Adakah kita hari ini menjadi orang yang committed? Committed dengan agama sendiri, committed dengan akhlak kita sebagai seorang Islam. Ni part ni kita nak kena sama-sama faham. So adakah kita ni dah jelas misi dan visi hidup kita? Kalau surah Al-Fatihah itu adalah satu visi yang Allah berikan kepada kita, satu vision yang ada, mission yang Allah tuntut kepada kita. Mission untuk kita kekal di atas siratul mustaqim, kekal di atas jalan yang Allah dah istiqomahkan untuk kita. Engkau nak syurga, ini jalan dia. So engkau memilih jalan yang mana? Engkau nak neraka, engkau akan memilih jalan yang selain daripada apa yang Allah dah perintahkan.
apa yang Allah dah layoutkan dalam Quran. Masalah kita hari ini adalah kita tidak layoutkan Quran itu sebagai satu bentuk peta kehidupan. Kita baca Quran tetapi kita tidak faham ke mana hal dituju dia. Kita baca Quran, kita baca daripada Fatihah sampailah surah An-Nas, kita khatam berulang-ulang kali khatam kita tu. Tapi malangnya apa yang kita baca, dia tidak melekat di dada. Dia tidak menghinggap ke dada sehingga mencetuskan satu formula. Dia cuma jadi bacaan di mulut dan dia hilang begitu saja. Ini dilema kita sebagai umat Islam. So kita nak kena faham, nak kena cari balik, nak kena cek balik di mana kefahaman yang kita ada pada hari ini. So sunnah mana yang kita sedang ikut? Sunnah Rasulullah SAW adalah membangunkan agama, membangkitkan Islam. Islam ini, agama yang kita ada hari ini, yang kita miliki di tangan kita, di dada kita, di hati kita, yang kita anuti ni, sebenarnya something yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar, something that is so big, tetapi manusia memandangnya sangat kecil. Kita memandang benda itu kecil sehingga kita tidak sedar betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada kita hidup, daripada kita bernyawa, sampailah kita mendapat nikmat, kita berada dekat atas muka bumi ini, tapi malangnya kita tidak jadi orang yang sepatutnya, selayaknya mendapat kemuliaan agama Islam ni. Kita tak jadi orang yang bernilai di sisi agama. Kita tidak jadi orang yang bernilai di sisi Allah. Why? Because kita tidak committed kepada apa yang Allah dah perintahkan. Kita tak nak jadi umat tempelan. Tahu, manusia yang menumpang di atas dunia ni. Tahu, tumpang kat atas dunia ni, kau lahir daripada perut mak kau duduk dekat atas dunia ni, kau tak tahu apa-apa pun kau buat apa kat dunia ni sebenarnya. Apa tujuan hidup kita? Engkau dapat satu acuan hidup yang bernama Islam, tapi engkau tidak melaksanakan perintah tuntutan Islam. Kau dapat Al-Quran, tetapi engkau tak faham Al-Quran. Engkau dapat kitab Allah, tetapi engkau tak jadikan kitab itu sebagai satu rujukan. Dan engkau ada seorang Nabi, diutuskan 25 Rasul, dan ramai Nabi-Nabi yang disebutkan dalam Quran, malangnya kita tidak kenal dan kita tidak faham apa formula yang Allah berikan daripada uswah para Nabi dan Rasul. Ini masalah kita pada hari ini. Ini situasi yang kita hadapi. So kita nak cek balik. Jangan cek diri kita saja. Cek anak cucu kita. Cek keluarga kita. Cek rumah tangga kita. Adakah rumah tangga kita itu adalah rumah yang di dalamnya sudah menjadi satu pohon. Pohon yang kuat, pohon yang teguh. So, kita tak nak cerita tentang dunia yang terlalu besar lagi. Kita jangan cerita apa yang berlaku kepada Palestin. Kita jangan sembang apa yang berlaku kepada Syria. Kita jangan sembang lagi apa yang berlaku dekat tanah Arab sekarang ni. Kita jangan sembang apa yang berlaku di negara jiran kita lagi. Tapi fokus dulu apa yang sedang berlaku dalam rumah kita dulu. Sembang dulu apa yang berlaku dalam jiwa kita sendiri ni, dalam diri kita ni yang sentiasa hari-hari berperang. Berperang dengan nafsu kita, berperang dengan sistem Dajjal, berperang dengan sistem Tauhid, berperang dengan sistem yang kita sendiri celaru. Kita mengaku kita Islam, tapi kita tidak jelas keislaman kita. Jangan tanya orang lain, tanya kita dulu. Jangan sibuk tentang Mutusami, Acong, Lim, kan apa saja. Jangan sibuk itu lagi, melainkan kita sibukkan dulu diri kita untuk kita kenal balik nilai agama yang ada dalam diri kita. So kalau dalam diri kita sendiri pun benihnya sudah mati, benihnya sudah tidak hidup, macam mana kita nak harapkan pokok ini hidup dalam rumah tangga kita? Anak-anak kita, suami kita, isteri kita, keluarga kita, even mak bapak kita sendiri. Adakah mereka benar-benar menganuti Islam itu dengan sepenuhnya? Nak cek benda ni sangat mudah. Bila Islam itu melibatkan bicara akhlak. Akhlak melibatkan bicara ilmu. Ilmu yang ada dalam diri kita yang membentuk siapa kita. That's why agama ni dia tidak dapat lari daripada skop akhlak, pembinaan sasiah diri. Apa yang ada pada sasiah diri kita? Dari segi kata-kata, dari segi pakaian, dari segi adab tuti, adab susila, macam mana kita berbahasa, macam mana dia melibatkan satu budaya dan bangsa. So kalau kata kita ni tak reti bahasa, ini bicara tak reti bahasa. Tak reti bahasa ni tak faham bahasa. Bila tak faham bahasa, lain yang disuruh, lain yang kita buat. Bila tak faham bahasa, lain yang kita perintahkan, lain yang kita laksanakan. Ini cerita tak faham bahasa. So kita ni orang Melayu. Kita ni orang Melayu Islam.
Kita ni Muslim yang duduk di atas muka bumi ni. So kalau kata bangsa, bahasanya adalah bahasa Melayu. So kalau kata Quran kita ni dah diturunkan dalam bahasa Arab, diberikan kepada kita yang berbangsa Melayu, tetapi hujungnya kita tidak memiliki kefahaman yang sebenar-benarnya yang Allah kehendaki, malangnya kita jadi orang yang rugi. Nak tengok kita rugi ke tidak? Tengok kepada pakaian akhlak kita. Pakaian akhlak itu melambang siapa kita dari segi bahasanya, dari segi akidahnya, dari segi istilahnya, dan juga dari segi macam mana kita menyantuni Allah itu dalam sudut perintahnya. So tengok pakaian kita, tengok kata-kata anak-anak kita, tengok pakaian isteri kita, tengok pakaian anak kita. Pakaian dulu, ni cerita akhlak ni, cerita akhlak, jangan kita sembang benda besar-besar lagi. Kan, kita sembang dulu cerita mudah dulu, mudah yang mampu kita lihat. Ini cerita lihat. Sebab syahadah adalah melihat, menyaksikan. So kita sedang menyaksikan kecelaruan umat di depan mata kita. Kita sedang melihat bagaimana manusia depan mata kita dari segi akhlaknya, dari segi pemakaiannya, dari segi kata-kata mereka, dari segi tata susila mereka, dari segi pendidikan, dari segi parenting, kekeluargaan, silaturahim sesama manusia, semua itu dinilai sebagai satu cara hidup. So bagaimana cara hidup kita? Pakaian kita. Kalau ramai yang free hair lagi, maksudnya jangan, ada orang kata jangan judgemental. Tak, bukan cerita judgemental, bukan cerita jangan menghakimi seseorang. Sekarang ni yang nak menghakimi kita ni bukan seseorang. Yasin wal Quranil Hakim. Ceritanya adalah Quran itu sebagai hakimnya. So kita nak tahu orang tu betul ke tidak, bukan kerana kata-kata seorang manusia yang melabel dia tak betul. Tak, yang katakan orang tak betul dasarnya datang daripada Quran. Yang akan kata kita ni tak betul adalah Quran. So Quran itu kata-kata siapa? Itu adalah firman Allah. So yang nak cakap tak betulnya kita ni sebenarnya adalah Allah. Allah yang melaksanakan, Allah yang meletakkan ayat dalam Quran itu untuk kita jadikannya sebagai furqan. Jadikannya sebagai satu pembeza untuk meletakkan yang hak dengan yang batil, yang buruk dengan yang baik, untuk kita mengasingkan perbuatan yang salah dengan perbuatan yang betul. So kita ni semuanya sudah ada formulanya dalam Quran. Dan kita tahu kita ni betul ke salah, kita ni istiqamah ke kita dah tergelincir daripada siratul mustaqim. So jangan kita bayangkan siratul mustaqim itu sesuatu yang kita akan duduk berjalan di akhirat nanti saja. Yang itu wallahu a'lam, tak ada orang lagi yang balik daripada neraka, balik daripada syurga, yang datang selepas kematian untuk memberitahu kita bagaimana kejadian siratul mustaqim yang gaib itu. Itu kita serah kepada Allah. Tapi Allah bagi formula tu dalam Quran, siap-siap dah kat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami. Bila Allah kata tunjukkan kami, so soalan kepada kita, di mana kaminya? Siapakah kami itu? Kau solat seorang-seorang, engkau sembahyang seorang-seorang, tapi engkau berdoa untuk kami. So di mana kaminya? Siapa kaminya? Ibu, bapa dan anak, 3 orang, 3 elemen, 3 indikator yang akan menjadikan kita ini satu jemaah, akan menjadikan kita ini satu keluarga, jadi satu umat. So kami ini adalah satu umat. Umat ni yang menjadikan kita ini sama ada umat yang bertakwa atau umat yang duduk dekat atas muka bumi ini dalam keadaan wa'asaina. Kita dengar tetapi kita tidak taat. Kami dengar sami'na wa ata'na sepatutnya, tapi dia bercakap sami'na wa asaina. Kami dengar tapi malangnya kami tidak patuh. Itu adalah ciri-ciri yang kita kena perhatikan. Bagaimana kita hidup tapi kita tidak faham macam mana kita nak melaksanakan tuntutan perintah Allah. Ni saya baru nak sembang mukadimah, tengok dah pukul 11.41. Sekejap betul. Okey, kita tengok dulu ayat yang kita nak kena sama-sama faham. Okey, ini saya kongsikan. Surah 14 ayat 24. So kita go through sekali saja. Okey, sebelum kita pergi jauh, kepada mereka yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah hari ini hari Jumaat, kita sempena keberkatan hari Jumaat ni, kita bersama dalam projek Pelangi. Saya menyerulah kepada sahabat-sahabat dalam kita
sedang menyantuni asnaf dan anak yatim, golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Ini satu misi daripada projek Pelangi yang kita sedang bantu golongan-golongan yang terasa periknya dalam musim PKP ni, yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam PKP, ada masalah dalam PKP, ada isu dalam nak menyambung mereka ni nak meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jadi di situlah projek Pelangi datang untuk membantu. Ada rumah kebajikan yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk sustain, sudah tidak ada kemampuan untuk meneruskan pendidikan, meneruskan macam mana mereka nak menjaga kebajikan anak-anak di situ. Kerana apa? Kerana kekurangan dana. Alhamdulillah RPWP insya-Allah kita mampu lagi sustain walaupun kita juga berpuasa. Di sini cerita puasa tadi. Puasa akan mendatangkan penjimatan. Kita puasa di sini bukan sekadar makan dan minum. Kita puasa daripada kita mengeluarkan dana dan pembelanjaan sehingga dana tadi itu jadi satu penjimatan yang kita boleh zakatkan. Ini konsep yang kita kena sama-sama faham. Zakat itu adalah satu bentuk penyucian diri. So katakanlah kita ini ada gaji dalam 2,500, contoh 2,500. Keperluan keluarga kita adalah 2,000. So kita ada 500 lagi lebihan. Jadi lebihan itu adalah satu pendapatan yang kita boleh zakatkan, yang kita boleh sedekahkan. Itu dah selepas kita tolakkan infak kita. So kita nampak sedekah, bawah sedekah ada infak, ada wakaf, ada lagi lah kerja-kerja buat lain, ada korbannya dekat dalam tu, ada ibadah-ibadah yang kita boleh jadikannya sebagai saluran kita menyampaikan sumbangan. So infak kita bagi siap-siap, itu untuk Allah. 10% daripada gaji kita tu kita dah serahkan balik kepada Allah. Macam mana kita nak serah kepada Allah? Benda tu tak naik ke langit. Benda tu diserahkan kepada badan-badan yang autoriti untuk meneruskan kerja buat agama. Itu dipanggil amil, orang yang mengutip untuk dia memberikan kepada pembangunan agama di atas dunia ni. So amil tadi kutip dan dia akan menyampaikan kepada orang-orang yang terkait dalam surah At-Taubah ayat 60 tu daripada innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin. Ini ada cerita-cerita orang-orang yang terkaitan, termasuklah golongan-golongan asnaf-asnaf yang termasuklah Ibnu Sabil, fi sabilillah, mereka-mereka yang dalam gharimin, dalam masalah-masalah kesempitan. Ini golongan-golongan yang kita nak kena bantu. So projek Pelangi sedang lancarkan tabung bantuan khusus kepada asnaf dan anak yatim dan juga rumah-rumah kebajikan, badan-badan yang setakat ni minggu lepas kita dah buat aktiviti memasak, ada kita buat bantuan agihan makanan daging, kita dah serahkan ke rumah-rumah asnaf. So insyaAllah kalau banyak yang kita dapat, banyak lagi yang kita boleh beri. Kalau anda nak menumpang bersama-sama dengan kami untuk mendapat sedikit sebanyak habuan, kita jadikannya sebagai saluran bantuan. Tu dekat bawah tu saya ada letakkan kita punya akaun untuk projek Pelangi. Boleh jadikannya sebagai satu asbab. Hari ni hari Jumaat, kita panjang-panjangkan kita punya sedekah itu. Dan insyaAllah siapa yang terus kepada saya tu, saya ada buat dekat description tu, kalau kata nak melalui BM, ini untuk BM saja, just to indicate orang-orang yang memberi sumbangan melalui Bicara Maqasid. So letak saja kat situ BM Bicara Maqasid Asnaf. Jadi saya tahulah yang ni ada sedekahnya datang daripada sahabat-sahabat Bicara Maqasid. Jadi Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton, yang war-warkan, yang tolong share. Ilmu ini kita value. Sekurang-kurangnya kalau kata niat kita, apa yang disampaikan ini sebagai satu sedekah, ilmu ini ada harga dan nilai dan value yang kita boleh letakkan. Berapa yang kita mampu, di situlah sedekah kita atas ilmu yang disampaikan, dan sedekah itu pula kami di Projek Pelangi boleh salurkan kepada orang ramai. Kelas ni adalah kelas percuma, tidak ada bayaran. Tetapi kalau kita nak rasakan ilmu yang kita dapat ini adalah sesuatu yang mahal, ada harganya yang boleh kita nilaikan dalam bentuk wang ringgit untuk kita sedekahkan, maka itu lebih baik. Itulah namanya siddiq, membenarkan dan menjadi sedekah pada hari Jumaat yang mulia ini, insya-Allah. Okey, itu sedikitlah iklan untuk kita sampaikan khusus kepada mereka-mereka yang mungkin mencari jalan dan laluan untuk sampaikan bantuan. Target terus kepada asnaf-asnaf yang layak. InsyaAllah Projek Pelangi sentiasa dan ada bersama-sama dengan golongan-golongan ni. Okey, so kita sambung perbincangan kita. So ini cerita dia. Allah kata dalam surah 14 ayat 24, Ibrahim ayat 24. Okey, di sini saya dah highlightkan beberapa orang kata marking supaya kita boleh lihat ayat ini dalam bentuk yang lebih jelas. Dia ada harfiah. Daripada harfiah tu kita zoomkan lagi supaya kita nampak part-part ayat-ayat yang kita nak kena fahami. So kalau tengok dekat sini,
Alam taro. Jadi Allah kata alam taro. So bila Allah tanya alam taro, bukan sekadar Allah suruh kita tengok saja, perhatikan saja. Allah suruh kita berfikir. Berfikir dekat sini, okey, note dekat situ. Alam taro tu perhatikan, letak surah 7 ayat 204. Surah Al-A'raf ayat 204. Ni sekadar nota kecil itulah. Saya kalau saya menulis, kalau saya mengkaji Quran, dekat bawah saya punya ayat tu saya akan letak siap-siap lah surah berapa yang akan relatekan bacaan ini dengan ayat yang kita sedang bincangkan. So Allah suruh kita perhatikan. Tidakkah kamu perhatikan? Apa yang kita nak perhatikan? Kaifa daraballah. Bagaimana Allah membuat. Daraba di situ, notekan dekat situ, daraba bukan sekadar buat. Daraba maksudnya Allah sedang mendidik kita. Allah sedang mengajar kita. Allah sedang menunjukkan kepada kita. Ni perkataan daraba. So kita jangan terjerat dengan perkataan itu tertentu dengan maksudnya yang kita terjemahkan, tapi cuba lihat dari sudut applied sign. Apakah konteks ayat itu di sebalik teks dia. Jangan terperangkap terjerat dengan teks. Tambah-tambah kalau korang baca Quran, korang terperangkap dalam kurungan terjemahan tu. Habis. Jangan kadang-kadang terjemahan itu adalah persepsi penterjemah. Jadi dia terjemahkan untuk memudahkan orang faham. Tapi kita sendiri yang kena kaji balik. Apa mesej di sebalik ayat-ayat yang Allah nak cakap kat kita. So Allah kata kaifa daraballahu masalan. So di sini Allah bagi satu misal, satu perumpamaan. Allah bagi misal dalam Quran, pasti Allah bagi satu bentuk yang kita boleh jadikannya sebagai satu panduan. Panduannya ada kat mana? Ada dekat atas muka bumi ni. Allah cerita dalam Quran cerita anjing. Ada tak anjing yang hidup dekat atas bumi? Ada. Allah cerita tentang laut. Kita boleh tengok laut. Kita kenal laut. Sebab apa? Sebab apa yang kita baca, Allah tunjukkan buktinya dekat muka bumi ni. Allah tunjukkan depan mata kita. So Allah cerita tentang satu perumpamaan yang Allah jadikan sebagai kalimatan tayyibatan. Satu kalimah yang baik. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan. Satu kalimah yang Allah jadikannya satu benih. Benih ini seperti kasyajarah, seperti pohon. So pohon ini dia tak jadi pokok terus. So kita kena buat apa? Kita kena fikir, kalau kita tengok pokok dekat atas muka bumi, kita kena bayang pokok ni tak tiba-tiba je ada. Kan? Kalau kita keluar perut mak, kita kecil, pokok ni dah besar. Kita kena baca, pokok ni dulu mesti ada orang tanam dia. Dia macam tu. Pokok ni dulu mesti ada orang yang semai dia. Ada orang yang benih dia. Lainlah kalau kata pokok kat hutan. Pokok kat hutan kita pergi tengok dah jadi bukit, dah jadi hutan dah. Pokok tu dah ratus tahun dah. Lagi dah besar. Tapi dekat sini, Allah suruh kita perhatikan bicara pokok. So tengoklah pokok mana. Kalau kita tengok pokok dalam pasu kita, kan yang kita tanam, pokok bunga yang hari-hari kita siram, pokok itu pun hari-hari kita kena bagi dia air. Untuk bagi dia tumbuh segar, bagi dia tumbuh cantik, bagi tumbuh dia sihat. So sama juga dengan contoh yang Allah suruh kita perhatikan. So tengok satu pohon. Tayyibatan. Tayyibatin ni kasyajaratin tayyibatin, seperti satu pohon yang baik. Asluha thabit. Asal usulnya itu mesti kuat. Allah suruh tengok pokok. Tapi pokok ni Allah suruh tengok macam mana kejadian dia. Pokok ni yang baik ni, so kita ada satu perbandingan. Allah suruh tengok pokok yang baik dulu. Allah kata tengok pokok baik ni, kau kena tengok pokok ni tumbuh macam mana, akarnya kuat ke tidak, wa far'uha fis sama, dan cabangnya, wa far'uha, kita akan nampak dia akan tumbuh tinggi melangit. Nampak maksudnya bila dia pergi ke langit, dia tinggi, dia dah besar dan dia jadi pohon yang kuat, yang sihat, yang tegap, yang kukuh, yang akarnya mencengkam ke bumi. So, pertanyaan dan persoalan yang kita kena jawab. Hari ni Allah bagi satu perumpamaan. So, pohon akidah kita. Ini soalan yang kita kena tanya diri. Pohon akidah. Akidah yang ada di bumi kita ni, dada kita. Adakah betul-betul kukuh kefahaman kita? Keislaman kita. Pohon Islam yang ada dalam jiwa kita ni, adakah kita sudah membangunkan diri kita, besarkan Allah itu sebesar-besarnya, ataupun kita ini hanyalah jadi orang yang menumpang atau pokok tumpang. Ada satu pokok besar, kita jadi pokok parasite dekat atas pokok tu. Pokoknya menjalar, pokoknya tak baik, pokoknya tu merayap, pokoknya tu merosakkan
pokoknya itu tidak mencantikkan tetapi merosakkan, memusnahkan. Adakah kita pohon yang bagaimana? Adakah kita ini umat yang menumpang dekat atas bumi ini, memberatkan bumi, memberatkan dunia, tapi tidak memberikan faedah apa-apa, tidak memberi manfaat kepada apa-apa? Pokok ni dia ada cerita pohon yang sangat-sangat relevan. Kalau kita cerita tentang sains, pohon adalah pohon yang dia mengeluarkan oksigen. Dalam dikeluarkan oksigen which is something yang baik, something yang sihat, something yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Tahu, diperlukan oleh orang ramai. Tak ada oksigen, manusia tak boleh hidup, mati. So cerita pohon-pohon memberikan kehidupan kepada manusia. Macam mana di waktu malamnya, dia menjadi satu pokok yang memproses karbon dioksida. Keburukan yang manusia keluarkan, benda buruk lah kan. Kalau karbon dioksida itu tidak baik untuk manusia, so benda tu boleh menyebabkan kita mati. Kalau tak boleh hidup sebab oksigen dah habis, manusia banyak mengeluarkan karbon dioksida, yang tu yang akan merosakkan alam. So apa yang berlaku dalam dunia ni, Allah tunjukkan satu simbiosis, satu sistem macam mana pohon itu dia menyerap kerosakan daripada manusia, lalu dia mengeluarkan esok paginya, waktu siangnya, dia mengeluarkan sesuatu yang mampu untuk memberi kehidupan pula kepada manusia. Ini bicara pohon. So Al-Quran ini macam mana Allah jadikannya sebagai satu formula to absorb segala keburukan-keburukan kita. Agama Islam ini, engkau jahat ke dulu, engkau jahil ke dulu, engkau seorang yang macam mana nak kata, seorang yang tak beriman, seorang yang rosak akhlaknya, buruk, Islam tak pernah memandang serong kepada siapa-siapa. Dia boleh ambil orang yang buruk itu dengan keislamannya, dengan kefahamannya, dengan akidah yang kuat, dia mampu melahirkan seorang umat yang lebih baik. Itu Islam. Daripada dia itu penuh dengan dosa, tetapi bila dia menyerahkan diri kepada sistem Allah, daripada dosa-dosa itu disucikan, dibersihkan, lalu dia mampu dilahirkan semula sebagai manusia baru, ibarat bayi yang baru lahir. Itu Islam. Itu sistem formula Islam. Itu agama yang Allah dah design kepada kita. Kalau tengok Omar dulu, Omar tu pun jahat, tapi macam mana Omar yang boleh dibetulkan lalu menjadi manusia yang seperti mana kita kenali. Kemudian ada Hamzah yang masuk Islam. Khalid Al-Walid, nama-nama dulu zaman Nabi. Hari ni pun kita boleh kenal. Ada figure-figure yang sebelum ini bukanlah yang senonoh, tetapi bila masuk Islam, lalu akhlaknya menjadi akhlak yang lebih mulia, lebih baik dan very committed dengan Islam. Malangnya kalau kita lihat golongan-golongan ini kebanyakannya adalah golongan-golongan yang mencari. Kan? Mencari maksudnya dia mengkaji. Kaji macam mana akidah dia. Apa sebenarnya tujuan hidup dia dekat atas bumi. Kita pun nak kena kaji juga. Hari ini kita dah 1500 tahun mewarisi Islam. Bagaimana pohon kita di dalam rumah tangga kita. That's why saya ajak tadi kita fikir apa yang berlaku dekat dalam kehidupan kita hari ini. Adakah datang daripada bentuk sistem yang Allah dah design kepada kita, ataupun kita mengikut sistem yang manusia design. Rothschild tadilah sebagai contoh. So kita tengok ayat kedua pula. Allah kata dalam ayat kedua, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia memberi buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Okey, yang saya highlight dekat situ wa yudribullahu amsala linnas la'allahum yatadhakkarun. Okey, dua warna saja, kuning dengan merah tu, untuk kita baca dan kita lihat apa perbezaan dia. Tadi Allah bagi misal, apa tujuan Allah bagi misal tu? Allah bagi misal ni untuk manusia, la'allahum yatadhakkarun, untuk mereka ni gunakan otak, gunakan akal untuk kita fikir apa sebenarnya mesej yang Allah berikan. Dan Allah bagi pohon yang baik ini kena ada buahnya. Buahnya keluar ikut musim yang diizinkan Rabbnya. Apa bicaranya? Maksudnya kalau kita tengok pokok ada musim-musim dia, kita pun ada musim yang baik, ada musim yang keluar buah, ada tak keluar buah. Islam, dia duduk pernah satu zaman yang fruitful. Zaman Rasulullah duduk 23 tahun, Islam itu berkembang fruitfully. Kita nampak Nabi mengeluarkan banyak hujah-hujah yang menjadikannya sebagai satu pedoman kepada kita di akhir zaman. Tapi macam mana Islam di zaman kita? Adakah Quran itu berjaya mengeluarkan
buah-buah fikiran yang baik, buah-buah yang dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka Jahannam, ataupun kita banyak je menjadikan Al-Quran ini sebagai mencari pahala semata-mata. Dia tak mengeluarkan buah-buah fikiran yang boleh menyelamatkan kita daripada kejahilan manusia. Ini soalan-soalan yang kita kena tanya. Kemudian Allah bagi lagi satu ayat. Okey, sekejap Okey, Allah bagi satu ayat lagi. Ayat 28. Alam taro ilal ladzi, tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang badalu yang menukar ni'matallahi kufron. Ni surah 14 ayat 28. Okey, tak boleh, kita kena tengok ayat sebelum tu dulu, ayat 26. Ni dah. Okey. Ayat 20 ni. Okey, ni ayat dia. Ayat 26 dulu. Wa mathalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimah yang buruk, dalam ni dinampakkan jelek, adalah seperti kasyajaratin khabisatin, seperti pohon yang jelek, dicabut daripada permukaannya di atas bumi, malaha min khararin, dan tidak ada baginya kekuatan, tidak ada baginya kekukuhan. So ada lagi satu pohon, Allah bagi perumpamaan. Tadi pohon yang baik, ni pohon yang buruk. So kita sekarang ni kena pilih. Kita ni adakah kita duduk dalam pohon yang baik, ataupun kita duduk dalam sistem pohon yang buruk. Kalau kita duduk dalam pohon yang buruk ni, adakah kita mendapat satu nikmat kehidupan, ataupun kita ni duduk dalam kerosakan. Pokok yang rosak ni macam pokok tadi itulah, pokok yang menjala, pokok yang akarnya tidak kuat, kita cabut pun dah boleh keluar daripada tanah. Ni kita ni pokok yang mana? Akidah anak-anak kita ni kan, hari ni bagi gadgetnya, anak terus tengok pornografi. Hari ni kalau kata kita lihat teknologi kita akan relatekan dengan sistem Tauhid. Selalunya lah kita akan tengok teknologi tu baik untuk kita umat Islam kalau kita guna dengan niat untuk kebaikan, tapi dia akan jadi merosakkan kalau kata dia tidak diberikan dengan panduan yang betul, peringatan yang tepat. So kita akan terus jadi manusia yang akan mengabaikan Al-Quran, meletakkan akhlak ke tepi, lalu kita akan jadikan teknologi itu consume diri kita, maka kita akan dimangsa dengan teknologi itu. TikTok baik, kalau sebelum ni ada Tumblr, hari ni TikTok pun dah penuh dengan benda-benda yang lucah. Kita ada Telegram pun dah dihujani dengan pelbagai doktrin-doktrin dan ideologi yang merosakkan, penuh dengan benda-benda yang lucah. Ada apa lagi? WeChat, WeChat tu lagilah masalah kan, goyang-goyang, dah boleh. Lepas tu ada yang pergi jumpa dekat hotel, lepas tu ada yang kena rogol, ada yang buat suka sama suka, berzina, lepas tu keluar anak, habis buang anak. Dia jadi satu rantaian maksiat yang datang daripada teknologi. Benda kecil. Apatah lagi kalau baru-baru ni ada isu tentang pendidikan yang melibatkan anak-anak yang diberi tab. Ada seorang bapa tu bagi tahu, lepas saja dapat saja telefon, anak dara ni, anak perempuan dapat saja telefon, benda yang dibuat tu yang ditangkap. Maksudnya bapa dia berjaya tangkap anak dara dia ni kan. Dia buat apa? Dia pergi ambil gambar kemaluan dia, lepas tu pergi hantar dekat budak lelaki. Ini satu benda yang kita nak kena sedar. Anak kita sendiri dekat rumah kita, adakah dia betul-betul kuat akidah dan kekuatan ilmu dan knowledge untuk dia berdepan dengan dunia yang penuh dengan fitnah ni? Ujian, fitnah ujian. Telefon itu adalah satu ujian. Kita nak uji anak kita, bagi telefon. Tengok apa dalam telefon tu. Ini namanya uji. Bapa ni, kita ni kadang-kadang Allah kata dalam Quran, jangan engkau sangka engkau masuk syurga selagi kamu belum diuji.
Jangan katakan engkau beriman selagi kamu belum diuji. So kita nak test keimanan anak kita, kepercayaan, keyakinan anak kita, ujilah dia. Bagi telefon, tengok apa dia buat dengan telefon. Bagi motosikal, tengok dia merempit ke tidak. Bagi duit, tengok dia buat apa dengan duit kita tu. Tengok wayang ke, pergi mana-mana ke, beli benda yang lara ke, buat benda yang merapu ke, uji. Dan benda ni, once uji, kita kena jadi orang yang menampakkan pelajaran. Hakimi perbuatan anak dengan Quran. Bukan hakimi dengan nafsu. Nafsu nak bedal anak apa semua. Tapi kita tidak mendidik anak kita. Kita tidak mengajar yang betul dengan yang salah. The wrong doing itu, kita tidak betulkan untuk kita perbaiki akhlak dia. Kadang-kadang kita tutup mata sebelah. Dajjal kita ni, tutup mata sebelah, bermata satu. Kita nampak anak kita rosak, anak kita semakin jauh daripada agama, semakin buruk akhlaknya, semakin teruk pakaiannya, tak bertudung, pakai baju tak tutup aurat apa semua. Tapi kita tutup sebelah mata dan kita tidak melihat benda itu sebagai satu kerosakan. So, kita sendiri dah rosak. Mak bapak itu sendiri dah rosak. So, apa yang ada pada teknologi, ada kebaikannya. Tapi bergantung kepada tangan-tangan kita sendiri yang nak memastikan adakah kita meletakkan tempat yang tepat, yang betul, atau kita meletakkan benda itu pada tempat yang salah. Bagi dekat anak kita, adakah anak kita pula menjadikan benda itu sebagai benda yang untuk diamanahkan sebagai satu benda yang kita jadikan satu tools untuk dia mendekatkan diri kepada Rabb pengatur, dekatkan diri kepada agama, atau benda itu menjauhkan dia lagi daripada agama. Ini semua benda yang kita nak kena perhatikan. Tengok adakah kita ni pohon yang kuat ataupun tidak. So tengok ayat seterusnya, ayat 27. Dan baru pergi dekat ayat 28. Alam tara kita pergi ayat 27 dulu. Silap. Ayat 26. Okey. Meneguhkan Allah orang-orang yang beriman biqauli, dengan ucapan, dengan kata-kata sabit, yang kukuh. So kalau kita ni mengaku orang yang beriman, kita mengaku orang yang yakin, orang yang percaya, jadi Allah menguatkan kita dengan kata-kata. Macam mana dengan kata-kata? Daripada mana datangnya qaul? Qaul ini datang daripada firman Allah. Qala. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa perkataan-perkataan qala, berkatalah. Siapa yang nak kena kata? Kitalah yang nak kena kata. Macam mana kita nak kata? Apa yang kita nak ucap? Benda itu datang daripada Quran. Ucapan yang Allah dah jadikannya sebagai satu skrip. Surat, segala titah dan perintah Allah dalam Quran itu dah jadi satu modal untuk kita berkata, bercakap, sampaikan, hujahkan. Ini benda yang kita nak kena pegang. Dan dia menjadi satu kekuatan kepada kita. Dia jadi satu benda yang menyebabkan kita yakin, menyebabkan kita pasti, yang menyebabkan kita dapat Al-Quran, dan kita jadikan benda itu sebagai satu pelajaran. So kalau kata kita ni jadi orang yang tak faham, orang yang tak jelas, maka kita tidak jadi orang yang kuat, orang yang tidak faham apakah mesej yang Allah bagi daripada Al-Quran. Kita jadi orang yang rugi sebab kita ada Quran di tangan, tetapi kita tak gunakan Quran itu sebagai satu metod pendidikan untuk kita sampaikan kepada anak dan isteri, untuk kita bercakap dengan masyarakat. Quran itu hanya jadi satu bentuk bacaan kosong yang tidak membenihkan apa-apa hasil. Jadi kita nak ganjaran, kita nak pahala. Pahala itu ajran itu pahala, ganjaran. Tapi kita nak ganjaran macam mana? Kalau kata kita gunakan formula Quran, kita tanam dalam jiwa anak-anak kita, lalu anak-anak kita itu akan menjadi anak yang berakhlak mulia dengan Al-Quran. Di situlah ganjaran kita, anak yang soleh. Kalau kita dapat Quran, kita tanam dan semai dalam isteri kita, lalu isteri kita berakhlakkan kepada Quran. Dia pakai baju pun tutup aurat, pakai tudung, labuh apa semua, dia ikut sistem, dia hormat suami, dia minta izin suami nak buat apa. Semua sistem itu apply kepada isteri. Itulah tanda
ganjaran yang kita dapat di dunia. Di akhirat nanti itu hak Allah. Allah nak bagi macam mana, itu serah pada dia. Di dunia ni kita nak bagi nampak dulu ganjaran yang sebenar. Macam mana ganjaran tu? Kita sendiri berakhlak yang lebih baik, kata-kata kita, ucapan kita, perbuatan kita, kan, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dalam masyarakat adalah satu contoh uswah yang orang boleh ikuti dan nampak kebaikan kita, nampak Islam itu di batang tubuh kita. Itulah sebenarnya ganjaran di atas muka bumi. Nampak Islam itu di batang tubuh anak kita, di batang tubuh isteri kita, nama pun batang tubuh. Nampak pohon itu sebagai pohon yang hidup, yang baik, yang elok, yang cantik. Itu yang kita nak kena sama-sama fikirkan. Dan Allah kata pula, dengan ucapan itulah yang menteguhkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. So kalau kita dapat di dunia, insya-Allah akhirat pun kita dapat. Tapi hari ni baca Quran tapi tak pakai tudung. Macam mana kita nak dapat habuan di dunia dan di akhirat? Sebab dalam Quran menceritakan segala sistem Allah yang dah tetapkan dalam Quran itu is fix untuk kita capai di dunia. Pelaksanaannya di dunia. Akhlaknya kita dapat rasai di dunia. Kemanisan iman itu kita dapat di dunia. Dan kita akan menikmatinya di akhirat nanti. Akhirat tu serah pada Allah. Dunia dulu kita bagi dapat. Wa yudhillullahu zalimin. Dan Allah, dia menyesatkan, dia akan bingungkan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang tak nampak jalan, akan ada hijab. Dia selagi mana dia tak dapat nikmat, zalim ini terkait dengan zulumat, dia akan duduk dalam kegelapan. So orang-orang macam ni, kadang-kadang kita tidak boleh meletakkan satu hukum sampailah kita menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Kita menyampaikan qaul tadi kepada mereka. Kalau kita tak sampaikan qaul ni lagi, maka mereka itu consider jahil. Kalau kata kita tengok Abu Jahal, dia duduk dalam satu peringkat kejahilan. Tapi Rasulullah datang, dia sampaikan untuk keluarkan, ajak dia. Dia bagi tahu pakcik dia tu, nak selamatkan kau ni, masuklah ke dalam sistem Allah ni. Kan? Duduklah dalam sistem Allah ni. Tetapi di situlah dia mula ingkar. Tadi dia jahil lagi. Tapi bila dah diajak, bukan sekali, berkali-kali, dah diajak kepada sistem Allah ni, lalu dia ingkari dan dia memusuhi. Daripada jadi jahil, dia mula jadi kafir. Kafir, lepas tu dia nak juga duduk dalam sistem Taghut dia, nak juga duduk dalam sistem Dajjalnya, maka dia terus menjadi kafir musyrikin. Kafir yang bukan saja ingkar, malah dia mensyirikkan sistem Allah. Mensyirikkan, menduakan sistem Allah. Dia tahu Muhammad itu membawa kebenaran. Dia tahu apa yang ada pada Muhammad itu adalah satu petunjuk yang benar. Tapi dia tak nak juga ikut, lalu dia menduakan sistem yang benar itu dengan sistem yang dia ada. Jadi di situlah golongan musyrik. So kita ni duduk dalam layer yang di mana? Duduk dalam puak yang mana? Golongan yang mana? Pilihan yang kita sendiri selama ni buat, yang menunjukkan kita duduk di ihdinas siratal mustaqim atau kita duduk dekat dalam jalan yang jauh. So barulah kita baca ayat yang ke-28. Tadi saya silap kat sini lah. Banyak sangat slide-nya sampai salah. Okey, barulah kita pergi ke ayat 28. Tu ayat 28. So ayat 28 tu Allah kata apa? Allah kata, tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah itu dengan kekafiran? So tadi patutnya engkau dapat nikmat Allah, dapat petunjuk Allah, engkau dapat satu nikmat yang benar, satu nikmat yang betul, yang pasti, yang yakin membawa kita ke syurga. Tapi dia tak mau nikmat itu, dia tukar pula dengan kekafiran. Dia memilih untuk duduk dalam kejahilan. Dia memilih untuk jadi orang yang rugi. Dia memilih untuk jadi orang yang tak dapat nikmat Allah ni. Lalu dia memilih jadi orang yang kafir. Kafir ni maksud dia ingkar. Jadi orang Cina, orang India, mereka ni tak disampaikan Quran lagi. Mereka ni tak diajak lagi kepada kebenaran. Tak ada orang pergi dakwah dia lagi. So once dia menolak Al-Quran, barulah dia jadi jatuh kafir. Tapi kita jangan pandang kaum yang berbangsa-bangsa yang jauh daripada agama Islam. Yang kita nak dakwah sekarang ni adalah orang Islam kita sendiri dulu. Untuk dia kenal, kau ni Islam ke tidak?
Engkau ni faham Islam ke tidak? Engkau ni menganut Islam tapi engkau kenal tak agama engkau? Engkau kenal tak Allah? Engkau kenal tak malaikat? Engkau kenal tak Rasul? Engkau faham tak konsep hari kiamat tu? Engkau tahu tak macam mana nak bangkitkan agama ni? Engkau faham tak formula yang ada dalam Quran ni? Ini dulu yang kita nak tanya. Why? Sebab dia dah memang Islam. Dia dah dapat nikmat itu. Cuma kita tak nak dengan nikmat ini yang Allah dah bagi, engkau tukarkannya jadi nikmat sehingga engkau jadi kafir. Engkau jadi ingkar. Engkau jadi golongan-golongan yang menidakkan sistem Allah. Engkau jadi golongan yang menolak sistem Allah. Engkau jadi golongan yang rugi, yang membuang sistem Allah ni dalam sistem kehidupan kau. Islam kau hilang, tertolak. Kalau kata kita tidak buat sesuatu dengan basmalah, dengan izin Allah, maka fahuwa a'ta. Barang siapa yang tidak meletakkan sistem Allah itu sebagai satu prioriti dalam kehidupan kita, kita mengambil sistem lain, maka sistem yang lain itu tak kira lah sistem apa kita pakai, dia sebenarnya dah menjauhkan kita daripada sistem Allah. Tu yang kita tak nak. Kemudian wa ahallu, dan menempatkan mereka qaumahum, kaum mereka, bukan dia saja, kaum dia sekali, anak, cucu, cicit kita, keturunan kita, darul bawar, kita semua ni duduk dalam rumah yang penuh dengan kebinasaan. So kita cek kita di mana pokok kita hari ni, di mana kediaman yang kita tinggal ini, di mana rumah kita hari ni, rumah tangga kita tu, adakah rumah tangga itu rumah yang baik, rumah yang selamat, rumah yang Allah bagi nikmat, ataupun rumah tangga kita ni duduk dalam jahannam. Rumah yang rosak, rumah yang Allah dah bagi kat kita satu baitul yang sepatutnya jadi baitul rahmah, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kenikmatan, tapi kita menukarnya jadi satu rumah yang dalamnya kebinasaan. Anak tak dengar cakap mak, anak tak dengar cakap bapa, isteri tak dengar cakap suami, itu binasa. Itulah jahannam, itulah neraka yang kita tinggal hari ini. Sistem Islam itu tertolak dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada banyak berhala-berhala kecil yang ada, dan juga berhala besar kita sendiri, yang mana kita sendirilah tokongnya yang tidak mahu kepada agama yang hak. Kita yang memilih dunia kita itu duduk dalam sistem Dajjal. Riba kita sendiri yang makan, tiap-tiap hari kita ambil riba, kita buat loan, tapi kita sedar kita duduk ni, tapi kita memilih juga dekat yang sama. Ni benda yang besar untuk kita faham kan. So ini satu benda yang sangat besar. Kalau kita faham, inilah tanggungjawab dan kesilapan yang kita nak kena perbaiki. So Allah mention dekat dalam Quran tentang satu tempat yang kita kena sama-sama fahami. Apakah yang kita nak kena faham? Cuba tengok ayat ni. Daripada surah 10 ayat 25. Cuba tengok. 10 ayat 25. Allah kata dalam Quran, tengok situ apa Allah kata? Allah kata wallahu yad'u, dan Allah dia menyeru kepada Darussalam, rumah yang di dalamnya ada keselamatan. Dar ni satu perkampungan. Tadi engkau duduk dekat dalam satu lembah neraka, lembah kebinasaan, satu tempat yang penuh dengan penyelewengan. Sekarang ni Allah suruh kita, Allah jemput kita, Allah panggil kita ramai-ramai masuk ke dalam sistem salam, sistem Islam, duduk dalam kesejahteraan. Wa yahdi, dan dialah yang memandu may yasha, siapa yang dia kehendaki. Tengok saya warnakan dengan 4 warna yang berbeza. Kuning itu sebagai satu seruan Allah. Allah sendiri panggil ni, bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia biasa, tapi Allah yang menyeru kepada saya berwarna merah, Darussalam. Ini adalah misi kita, nak menjadikan rumah kita adalah rumah yang dalamnya ada sistem yang paling selamat, paling kafah, paling totally kita mengikuti secara sempurna sistem yang Allah dah design kepada kita. Quran betul-betul berfungsi dalam rumah kita. Tu Allah nak kita fahamkan. Wa yahdi man yasha, dan dia memandu siapa yang dia kehendaki. Sekarang ni Allah nak pandu orang yang dia kehendaki. So kalau kata engkau tak nak, nasib engkau lah, siapa suruh tak nak?
Allah dah bagi Quran, engkau nak juga ikut cara engkau. Engkau nak juga ikut sistem kepala engkau. Engkau nak juga ikut dalam acuan Dajjal. Allah tak pilih engkau. Allah pilih orang yang dia kehendaki. Siapa yang nak? Siapa yang mahu? Macam sekarang ni, kita buat bicara maqasid, tak ada masalah. Tak ada orang tengok pun. Walaupun seorang dua yang tengok. Tetapi inilah yang Allah kehendaki. Buat apa? Kita kena dakwahkan, kena serukan. Tapi siapa yang berkehendak, dia akan menonton, dia akan tengok, dia akan share, dia akan kongsikan dan dia akan ekstrak ilmu yang ada dalam bicara maqasid lalu digunakan sebagai satu formula kehidupan. Ini adalah benda yang Allah dah design. Fitrahnya illa qalila, kecuali sedikit. Tak ramai yang berkehendak melainkan sedikit. Tak ramai yang Allah pilih melainkan sedikit. Tak ramai yang duduk dalam golongan kanan kecuali sedikit. Ramai yang duduk dalam neraka, sedikitnya dalam syurga. Kena faham formula yang Allah dah beri kat situ. Ila siratin mustaqim. Jadi di situlah cerita tentang orang-orang yang dia berikan dengan jalan yang istiqamah. So kau duduk dekat jalan mana? Kita duduk di jalan yang mana? Jalan yang istiqamah, yang jelas lurus, yang jelas kita nampak sistem yang jelas betul-betul benar, ataupun kita masih duduk dalam sistem yang kita masih tidak pasti. Tak faham kerja buat kita. Tak tahu kita duduk dalam agama apa. Tak jelas macam mana nak menggunakan Quran. Tak reti macam mana nak mengapplykan, melaksanakan, mentabayunkan sistem Quran. Dan the problem itu ada pada diri kita. Kita yang bermasalah, kita yang tak tahu kita ni ada masalah. Itulah masalah kita. Okey. Jadi di situ sama-sama saya bawa kita semua pada hari ini untuk mengajak kita duduk dalam satu sistem yang kita baca dan kita faham, bukan sekadar satu angan-angan. Kalau kata kita hari ni tak nampak apa yang kita buat, tak tahu bagaimana kita nak melaksanakan titah perintah Allah, dan itu something wrong dengan diri kita. Yang masalah yang ada isunya adalah kita. Bukan Al-Quran, bukan Allah. Yang ada masalah ni kita. Yang nak kena rawat ni kita. Yang tak faham, yang bodoh, yang jahil, yang buta huruf tu kita. So itu rawatan yang kita nak kena baiki balik. So Alhamdulillah, insyaAllah saya rasa itu sajalah perkongsian saya pada dah tengah hari pada tengah hari ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman, Allah memberikan kita keyakinan untuk kita mula melangkah, bergerak ke depan, dan kita tidak lagi bergantung kepada angan-angan yang kita sangka-sangka selama ini, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman, diberikan nikmat untuk hidup di atas landasan yang istiqamah, bukan lagi sangka-sangka, bukan lagi jadikan Quran itu sebagai bacaan semata-mata, tapi azam kita adalah untuk kita keluar daripada kejahilan lama, kesilapan lama kita, kerosakan kita, kemusnahan diri kita, untuk kita perbaiki dan kita jadikannya sebagai satu uswah pula untuk kita mengajak orang lain kembali kepada sistem Allah, insya-Allah. Itu sajalah daripada saya. Mudah-mudahan kita akan mendapat nikmat yang Allah bagi tahu tadi, kita tidak tukarkannya kepada kekafiran. Allah dah bagi nikmat, jangan kita gantikannya dengan kebodohan. Allah dah bagi kita nikmat Al-Quran, nikmat yang tak mampu kita dustakan, tapi kita buang nikmat itu, kita gantikan dengan keingkaran kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Dan hari ini, sebelum habis Jumaat, mudah-mudahan bukan Jumaat saja kita kena sedekah. Cuma hari ini, amalan nenek moyang kita yang memuliakan hari Jumaat untuk bersedekah. Mudah-mudahan kita pun boleh mengambil peluang pada hari ini untuk menambahkan kebaikan kita. Okey, semua maklumat akaun ada yang saya kongsikan tadi. Jadi boleh manfaatkan. Mesej terus saya, ada nombor saya sekali 0192536474. Boleh terus mesej dan maklumkan tujuan untuk bantuan itu, dan jangan lupa remark dekat situ BM Asnaf. At least saya tahu bantuan itu kalau tak ada rekod daripada saya, benda tu direkod dalam sistem perbankan, kita boleh semak untuk kita rekodkan sebagai akadnya kepada asnaf-asnaf yang terkaitan melalui program Bicara Maqasid. Okay, Alhamdulillah dah pukul 12.21. Minta maaf ambil masa yang agak panjang pada hari ini. InsyaAllah rasa macam nak terus 2 jam, tapi hari ini Jumaat, tak boleh kita nak berderah sampai 2 jam. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan, InsyaAllah pada hari dan juga waktu yang sama. Mudah-mudahan hari ini dilema kita itu dapat kita buangkan, keraguan itu dapat kita cairkan, dan kita mula mencari kebenaran berpandukan Al-Quran yang Allah nak berikan dengan sistem yang hak. Hadza wallahi rana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua.